بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah ya Rahman, kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program Hari Orientasi Prasekolah dan Transisi Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Datuk Naning bagi sesi 2022-2023 pada hari ini, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Allahumma ya Allah, ya farijal ham wa ya kashifal gham. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun co-curriculum. Seterusnya, mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah pelajar-pelajar kami yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Sesungguhnya ya Allah, menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan setiap Muslim dan Muslimah. Janganlah Engkau jadikan pelajar kami yang hanya berpuas hati dengan apa yang diperolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya munzilar barakah wa ya kashifal ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma jal jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Muhammad Lokman bin Samad yang di-Ketua PIBG serta jawatankuasanya, yang dihormati Barisan Pentadbir SK Datuk Naning, Encik Hatta bin Mahmud, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Siti Zanariah binti Husin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Abdul Hailil bin Mat, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Muhammad Amin bin Awaluddin, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Puan Ziana binti Muhammad Yusof, Guru Bimbingan, barisan guru-guru, barisan ibu bapa, penjaga serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, serta salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, Jenama Kerajaan nombor 1, SKDN Jenama Kerajaan nombor 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan kedatangan penggal pertama sesi persekolahan tahun 2022-2023. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kembali bertugas kepada semua warga sekolah serta selamat mengikuti sesi pembelajaran secara bersemuka kepada semua anak-anak SKDN. Pertamanya, marilah kita sama-sama berdoa semoga tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dan seluruh warga berada dalam keadaan sihat, di samping terus menjaga kesihatan serta sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan
agar terputusnya rangkaian COVID-19 yang sedang melanda khususnya di negara kita. Di samping itu, marilah kita berdoa agar keadaan kembali seperti sedia kala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diimbau kembali, tahun 2020 bermulanya dunia diserang dengan wabak COVID-19. Revolusi demi revolusi telah kita lalui sehinggalah sekarang dan tidak lama lagi kita akan bertemu dengan revolusi endemik. COVID-19 telah banyak mengubah cara kehidupan manusia dalam pelbagai perkara, termasuklah dunia pendidikan. Contohnya, akibat wabak ini, sesi persekolahan telah berubah. Cara belajar juga berubah. Kehidupan kita terikat dengan pelbagai SOP dan pelbagai perkara yang perlu kita patuhi. Begitu juga dengan program orientasi prasekolah tahun 1 perdana mahupun pendidikan khas. Kementerian Pendidikan Malaysia masih tidak membenarkan program ini dilakukan secara bersemuka. Oleh itu, pihak sekolah telah memutuskan untuk membuat rakaman video dan disebarkan melalui Telegram dan WhatsApp sekolah kelas masing-masing demi memastikan maklumat sampai ke pengetahuan ibu bapa atau penjaga secara terus. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sempena pembukaan sesi persekolahan 2022-2023 ini, pihak sekolah ingin menyampaikan beberapa pesanan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia kepada tuan-tuan dan anak-anak sebelum mereka hadir ke sekolah. Alhamdulillah, berkat doa kita semua, maka pada sesi persekolahan 2022-2023 menyaksikan anak-anak boleh kembali mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Bagi Sekolah Kebangsaan Datuk Naning, setakat hari ini, anak-anak yang mengikuti pembelajaran di sini masih kurang daripada 600 orang murid. Maka semua murid perlu hadir ke sekolah seperti biasa. Tiada lagi penggiliran. Anak-anak digalakkan untuk memakai pakaian seragam sekolah sepenuhnya. Walau bagaimanapun, jika ibu bapa atau penjaga masih belum menyediakan kelengkapan pakaian, anak-anak ataupun pakaian pada tahun lepas telah tidak lagi sesuai untuk digunakan, maka anak-anak tuan-tuan dibenarkan memakai pakaian yang sesuai tetapi kemas serta sopan. Pihak sekolah juga amat berharap ibu bapa dan penjaga tidak ragu-ragu untuk menghantar anak-anak yang sihat kesihatannya ke sekolah kerana pihak sekolah sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Hanya anak-anak dan warga sekolah yang tiada bergejala sahaja dibenarkan hadir ke sekolah. Oleh itu, diharapkan ibu bapa, penjaga akan mengambil suhu badan anak-anak setiap pagi bagi memastikan anak-anak puan-puan tidak demam, iaitu suhunya tidak melebihi 37 darjah Celsius dan tidak mengalami gejala-gejala serangan wabak COVID-19. Barulah anak-anak, tuan-tuan, perempuan dibenarkan ke sekolah. Jika anak-anak mengalami simptom COVID-19, segeralah dapatkan rawatan daripada doktor. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan-tuan masih ragu-ragu ataupun memilih untuk tidak mahu menghantar anak-anak ke sekolah, ketidakhadirannya bukanlah menjadi satu kesalahan disiplin. Hanya tuan-tuan perlu memaklumkan ketidakhadiran anak-anak tuan-tuan secara bertulis setiap minggu sehinggalah anak-anak boleh hadir ke sekolah. Keadaan ini kita ambil hanya untuk direkodkan sebab ketidakhadiran anak-anak tuan-tuan. Bagi memberi keyakinan kepada anak-anak untuk terus hadir belajar dalam keadaan selesa dan tiada rasa kebimbangan di kalangan ibu bapa penjaga untuk menghantar anak-anak lagi ke sekolah, saya amat menggalakkan supaya anak-anak tuan-tuan mengambil vaksin COVID-19 seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM. Pihak sekolah bekerjasama dengan pihak KKM untuk menyebar luas maklumat di mana pusat-pusat vaksin dibuka. Jadi dari semasa ke semasa, semua bahan-bahan yang dihantar oleh KKM ke sekolah akan disebar luas melalui Telegram ataupun WhatsApp kelas masing-masing. Jadi saya harap ibu bapa dapat mengambil bahagian untuk menghantar anak-anak untuk dapatkan vaksin COVID-19 secara percuma, insya-Allah.
Selain daripada itu, anak-anak yang hadir ke sekolah mestilah sentiasa memakai mask. Jadi saya perlu ingatkan, ibu bapa bekalkanlah mask sekurang-kurangnya 2, iaitu selepas rehat boleh ditukar sebelum waktu balik. Supaya anak-anak ni lebih selesa dan mask yang digunakan tu terus memberi nafas yang selesa kepada anak-anak. Selain daripada itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menetapkan agar pelaksanaan ujian saringan COVID-19 bagi murid sekolah rendah bawah strategi pengujian COVID-19 kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia dilakukan secara kendiri oleh murid di rumah dengan bimbingan ibu bapa, penjaga dan mengikut garis panduan yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak sekolah akan mengenal pasti anak-anak yang terlibat dan akan mengedarkan kit ujian kendiri beserta slip pengesahan pelaksanaan ujian COVID-19 untuk dibawa pulang oleh murid. Keputusan ujian saringan perlu dilaporkan kepada pihak sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. Jadi saya amat berharap agar program ini dapat kerjasama daripada semua ibu bapa dan penjaga untuk menjayakan arahan ini. Seterusnya, bagi anak-anak dalam tahun 1 mulai 21 Mac 2022 hingga 1 April 2022, iaitu selama 2 minggu, anak-anak tahun 1 akan melalui sesi orientasi iaitu fasa penyesuaian. Sepanjang fasa ini, anak-anak akan menggunakan modul orientasi yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya, anak-anak akan melalui fasa kesediaan bermula 4 April hinggalah 5 April 2022, iaitu selama 2 minggu lagi. Oleh itu, fasa orientasi ini akan berjalan selama 4 minggu. Dalam fasa ini, murid-murid mula didedahkan dengan modul PDP yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dengan tema dan subtema tertentu. Oleh itu, pihak sekolah telah membuat keputusan bahawa anak-anak di tahun 1 akan menerima buku teks mulai minggu keempat persekolahan, iaitu mulai 18 April. Kerana mulai 18 April barulah mereka mempelajari kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran di tahun 1 secara sepenuhnya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya ingin memberitahu satu lagi isu yang diketarakan oleh pihak PPM, iaitu menangani baik berat. Pihak sekolah telah menyambut baik saranan tersebut, di mana anak-anak di SKDN hendaklah meninggalkan buku-buku teks dan latihan di dalam kelas. Sebenarnya setiap kelas telah pun disediakan rak. Cuma saya mohon guru kelas akan berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyediakan bekas bertutup bagi menyelamatkan buku-buku anak ini agar terus selamat dan tidak dimusnahkan oleh monyet yang berkeliaran di persekitaran sekolah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan. Besarlah harapan saya agar kita sama-sama memahami situasi yang sedang melanda alam persekolahan anak-anak. Selepas ini, anak-anak prasekolah dan tahun 1 akan diberi berkenalan dengan barisan pentadbir, guru-guru serta guru mata pelajaran masing-masing. Jadi saya akhiri ucapan saya. Dengan ini saya merasmikan Majlis Orientasi tahun 1 dan prasekolah bagi tahun 2022-2023. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Taklimat orientasi prasekolah pada tahun ini diadakan secara atas talian seperti pada tahun 2021. Diharapkan ibu bapa akan memperolehi input serta maklumat-maklumat penting berkaitan sesi persekolahan tahun ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid yang telah berjaya terpilih sebagai murid prasekolah dan prasekolah pendidikan khas SK Datuk Naning tahun 2022. Selamat datang diucapkan. Untuk makluman semua ibu bapa, SK Datuk Naning ada 3 buah prasekolah, iaitu 2 aliran biasa dan 1 aliran pendidikan khas, iaitu untuk kanak-kanak istimewa.
Kapasiti maksimum dalam setiap kelas prasekolah seramai 25 orang dengan seorang guru dan seorang pembantu. Manakala kelas prasekolah pendidikan khas, maksimum muridnya seramai 7 orang bersama seorang guru dan seorang pembantu. Kita lihat pada carta ini, semua kelas prasekolah merupakan satu unit di bawah pentadbiran sekolah yang diketuai oleh guru besar. Jadi, semua pentadbir akan turut terlibat dengan semua perkara, keputusan atau sebarang urusan yang berkaitan dengan pengoperasian prasekolah. Oleh itu, semua murid prasekolah juga tidak terkecuali daripada sebarang aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Baiklah, sekarang mari kita berkenalan dengan semua guru dan pembantu di prasekolah SK Datuk Nani. Prasekolah Cemerlang, Cikgu Azila dan pembantunya Puan Nur Faiza. Prasekolah Gemilang, Cikgu Puan Saira dan pembantunya Puan Alina. Prasekolah Terbilang, Cikgu Nur Saliza dan pembantunya Puan Siti Nurul Jana. Manakala guru pendidikan Islam di prasekolah ialah Ustazah Nurul Baziana. Taklimat diteruskan dengan penerangan mengenai kurikulum prasekolah iaitu KSPK serta peraturan dan pengurusan am prasekolah. Kurikulum yang digunakan di prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK. Di dalam kurikulum ini terdapat 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, dan yang terakhir sains dan teknologi. Perutukan waktu KSPK di prasekolah ialah sehari selama 4 jam. Seterusnya, pentaksiran prasekolah. Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Kedua, kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: pemerhatian berterusan dan juga penilaian hasil kerja. Kaedah berikut tidak digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak iaitu ujian atau peperiksaan formal. Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inference atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Rekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Contoh rekod adalah seperti berikut: senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod berterusan dan portfolio. Seterusnya, mari kita lihat peraturan dan pengurusan am prasekolah. Waktu persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga 11.45 pagi. Kedua, kelas akan dibuka pada pukul 7.15 pagi. Ketiga, murid akan diberi sarapan pada pukul 7.20 pagi hingga 7.35 pagi. Seterusnya, hari Isnin dan Jumaat, semua murid digalakkan datang awal untuk perhimpunan sekolah iaitu pada 7.15 pagi dan bacaan Yasin pada hari Jumaat. Kelima, garis panduan pakaian prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
Isnin hingga Jumaat, baju t-shirt putih berkolar, seluar tracksuit biru gelap, beserta berstoking putih atau hitam dan kasut sekolah putih atau hitam yang lengkap. Berikut ialah panduan pakaian murid prasekolah KTM. Seterusnya, murid boleh pakai kasut sekolah berwarna putih ataupun hitam. Kekemasan rambut murid seperti berikut, iaitu perlulah kemas seperti murid di aliran perdana. 8. Kehadiran murid prasekolah direkod setiap hari. Ini bermakna jika murid mengalami masalah kesihatan dan tidak hadir ke sekolah pada hari-hari tertentu, ibu bapa wajib memaklumkan kepada guru kelas. Apa yang perlu dibawa ke sekolah? Buat masa kini, beg sekolah tidak perlu dibawa, iaitu adanya SOP COVID-19. Seterusnya, pastikan murid tidak membawa barang ini ke sekolah, iaitu gunting, gam serta permainan. Waktu balik prasekolah 11.45 pagi, mohon ibu bapa jangan lewat mengambil murid. Jika ada hal kecemasan, boleh mohon maklumkan kepada guru atau PPM. Ke-11, nombor telefon ibu bapa perlu diberikan kepada guru. Jika tukar nombor, segera maklumkan. Seterusnya, ibu bapa diminta menulis nama anak pada setiap barang keperluan seperti alat tulis, kasut sekolah dan juga stoking. Semua murid tidak dibenarkan memakai barangan kemas atau aksesori hiasan diri seperti rantai, cincin dan lain-lain. Seterusnya, mari kita lihat tentang norma baharu di sekolah. Pengoperasian prasekolah. Ibu bapa, penjaga perlu mengambil tindakan seperti berikut. Menghantar dan mengambil anak jagaan mengikut waktu yang ditetapkan. Kedua, memastikan anak-anak jagaan sentiasa memakai penutup muka. Memastikan anak dalam keadaan sihat dan tidak bergejala semasa hadir ke sekolah. Ketiga, mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis prasekolah semasa menghantar dan mengambil anak-anak jagaan. Seterusnya, memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan atau minuman kecuali yang memerlukan makanan khas dengan kebenaran pentadbir. Seterusnya, memastikan tugasan untuk pembelajaran di rumah diberi dan dikumpul dengan kaedah yang selamat. Waktu tiba dan pulang. Pertama, perkara yang perlu dilakukan apabila murid tiba di sekolah adalah seperti berikut. Ibu bapa penjaga tidak dibenarkan memasuki kelas prasekolah. Murid mesti mencuci tangan sebaik tiba sahaja di kelas. Murid duduk di tempat yang telah ditetapkan. Murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat duduk masing-masing. Guru dan PPM memastikan tiada pencampuran antara murid dari kelas berlainan. Waktu pulang, perkara yang perlu dilakukan apabila murid pulang adalah seperti berikut. Ibu bapa penjaga disarankan untuk membawa anak-anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Baiklah, kita lihat perancangan aktiviti prasekolah tahun 2022. Pertama, minggu orientasi. Kedua, sukaneka pra. Ketiga, lawatan sambil belajar jika dibenarkan. Keempat, aktiviti kebun kecil secilik. Kelima, program bijak prasekolah. Keenam, sambutan hari raya peringkat prasekolah. Ketujuh, sambutan hari lahir murid. Ke-8, hari kanak-kanak. Ke-9, jamuan akhir tahun. Dan yang terakhir, majlis graduasi prasekolah.
Itu sahaja taklimat daripada saya sebagai penyelaras prasekolah SK Datuk Nani tahun 2022. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Hatta bin Mahmah, penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Datuk Naning, Alor Gajah, Melaka, mengucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1 sesi 2022-2023 SK Datuk Naning. Semoga anak-anak murid tahun 1 berjaya dan cemerlang dalam bidang kurikulum. Selamat datang ke SK Datuk Naning. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Zanariah binti Husin, guru penolong kanan Hafizul Murid Sekolah Kebangsaan Datuk Naning, ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menempuh alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Datuk Naning. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Hailil bin Mat, guru penolong kanan kurikulum SK Datuk Naning, ingin mengalukan kehadiran murid-murid baru prasekolah dan murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2022-2023. Cikgu ingin mengucapkan kepada semua murid-murid baru selamat belajar di SK Datuk Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Amin bin Awaldin, guru penolong pendidikan khas, mengalukan kehadiran murid prasekolah dan tahun 1 ke SK Datuk Naning. Majulah wahai rakan, janganlah ketinggalan. Taatlah ibu bapa dan guru, Tuhan kan merestui. Bersama bersatu hati, kita rakyat Malaysia.